Kita kadang-kadang kita datang kuliah di masjid, ya, tambah yang dapat kerusi boleh duduk tu, Masya Allah, sandar sedap tuan-tuan, kaki pun diangkat macam tu. Ya, kaki dia jadi cermin pada ustaz duk mengajar kat depan. Ya, jadi cermin. Itu bukan kurang adab tuan-tuan, kurang ajar. Baik, tajuk yang berikutnya, cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Qailah binti Makhramah bahawa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid wa huwa qa'idun qurfusa. Nabi kita duduk dalam keadaan qurfusa, iaitu duduk dalam keadaan mendirikan dua kaki dan memeluk betis. Itu nama duduk qurfusa. Beliau mengatakan, ketika mana aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang khusyuk dalam duduknya, ur'idtu minal faraqi, aku menjadi gemetar kerana gerun kepada kehebatan baginda sampai hampir terjatuh. Ini yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan ulasan Imam Al-Bajuri yang mengatakan mana-mana perempuan yang bukan mahram Nabi, saat mereka cuba merenung baginda, Allah akan campakkan satu kegerunan sehingga mereka tidak mampu melihat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada Abbad bin Tamim, daripada datuk, daripada bapa saudaranya, bahawa beliau telah melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiya fil masjid. Beliau melihat Nabi kita duduk belunjur di dalam masjid dan meletakkan salah satu kaki baginda di atas kaki yang lain. Nabi kita letak kaki atas kaki yang lain. Duduk dengan meletakkan kaki begini, kata para ulama, dari segi pengalaman, ya, mujarraban, dikatakan duduk yang boleh menghindarkan kita daripada gangguan sihir. Ya. Baik, duduk belunjur dalam masjid dengan mengangkat kaki tadi itu Nabi kita lakukan dalam hal keadaan baginda bersendirian, bukan dalam keadaan Nabi kita dikelilingi sahabat, Nabi kita duduk macam tu, tidak. Ini merupakan pandangan seorang sahabat yang melihat Nabi kita dari kejauhan, nampak Nabi kita sedang rehat, santai, Nabi kita duduk sedemikian. Adapun melunjurkan kaki kepada orang lain sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syama'il An-Nubhani, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melunjurkan telapak kakinya kepada orang lain. Kita kadang-kadang kita datang kuliah di masjid, ya, tambah yang dapat kerusi boleh duduk tu, Masya Allah, sandar sedap tuan-tuan, kaki pun diangkat macam tu. Ya, kaki dia jadi cermin pada ustaz duk mengajar kat depan. Ya, jadi cermin. Itu bukan kurang adab tuan-tuan, kurang ajar. Ya. Tapi disebabkan penceramah ramai yang tak tegur, maka ada seorang ustaz yang tegur. Ustaz yang tegur tu yang salah. Ustaz mengada lebih, orang lain tak tegur pun. Ya, ditegur pun marah juga. Ustaz tegur lain kali hikmahlah sikit. Ya, belajarlah psikologi. Saya malu ni, ustaz tegur saya depan orang ramai. Dia tak tahu perbuatan dia tak beradab tu, tak rasa malu. Ya. Tapi ya, yang kita tegur dia ni, ya, yang tu malu lebih, ego lebih, ya, sehingga kan, ya, keegoan itulah yang menyebabkan nanti ilmu tak akan meresap ke dalam hati. Ya. Sebab tu keberkatan hidup kita tak ada macam ulama dulu. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, ya, beliau mengatakan, saya tak pernah lunjur ke arah itu, tempat lain, arah lain semua lunjur, belah tu saya tak lunjur kaki di rumah beliau. Ya, maka bila ditanya kepada Imam Abu Hanifah kenapa tak pernah lunjur kaki sebelah situ, kata beliau, di hujung sana ada rumah tok guruku Hammad, maka aku sekali-kali tak akan lunjurkan kaki arah rumah tok guru aku. Masya Allah, rumah tok guru aja, ya, tak lunjur kaki. Ini tok guru ada ke depan tu dia, kaki. Ya. Jadi bayangkan, ya, macam mana kita nak dapat berkat dalam ilmu sebagaimana alim ulama kita dulu. Macam mana Allah bagi berkat hidup mereka sampai, ya, ratusan tahun mereka meninggal, ilmu mereka sampai hari ini masih lagi segar berlegar kepada umat. Mereka dapat pahala tak habis-habis tuan-tuan. Ya, kerana keberkatan ilmu yang Allah bagi daripada adab yang telah mereka, ya, tunjukkan dalam kehidupan. Jadi buat catatan, hadis berkenaan duduk belunjur ni bukan di hadapan khalayak ramai, ya, waktu santai dan rehat sendirian.
Daripada Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id, daripada ayahnya Abi Sa'id, daripada datuknya Abi Sa'id Al-Khudri, telah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di dalam masjid, baginda duduk memeluk betis dengan kedua tangannya. Duduk yang sebegitu, kata para ulama, duduk yang mutakhasyi', yang boleh mendatangkan kekhusyukan dan ketenangan, yang sangat-sangat digalakkan untuk orang yang menghafal Quran, ya, duduk dengan cara yang sedemikian, ya, sebab duduk yang penuh dengan ketenangan dan mudah untuk menghafal, ya. Dan duduk yang macam tu juga menyebabkan kita tak mengantuk dan kita tak tidur. Sebab apa? Terlepas tangan aja terlentang ke belakang. Ya. Kalau semua duduk dengan khutbah macam tu, insya-Allah tuan-tuan, kalau masjid di Mesir banyak yang duduk macam tu, ya, maka akhirnya semuanya tegak aja dengar khutbah, ya. Kita duduk bersila sedap aja, itu yang ittaqullah dah berdengkur dah. Sebab apa? Ya, kita duduk, ya, dengan cara bersila mutarabbi', duduk bersila.